صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين برحمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, bukakanlah kepada kami bukaan hati para arifin dengan rahmat-Mu dan bentangkan khazanah rahmat-Mu ke atas kami. Ingatkan kami apa yang kami lupa dan ajarkan kami apa yang kami jadi dengan rahmat. Sayang-Mu ya Allah. Kita baca doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لساني يفقهوا قولي اللهم اغفر لي فما نبي فإنما ملائكة ربي يسر لي أمري أمام. Alhamdulillah, hari ini kita sampai ke siri berapa? Siri 9 Siri 9. Kita minggu lepas kita belajar kembangan huruf yang boleh disambung sebelum selepas yang berdiri sendiri yang tak boleh sambung. Kemudian kita belajar kedudukan menulis huruf-huruf tu di awal, tengah dan akhir. Ini kita sambung lagi. Minggu lepas kita sampai kepada huruf Shin Fa kan? Secara ringkas. Tapi hari ini kita terus saja kepada nombor 6. Pelajaran nombor 6, kemahiran menulis mengikut kelompok bentuk huruf. Kelompok bentuk huruf ini disusun begini kerana satu, dia mempunyai bentuk yang hampir sama, dan yang kedua, bila dia berada di tengah, kalau tak ada titik, kita tak tahu nak baca. Seperti mana sin, shin, ba, ta, sa. Begitu juga dengan pa, ka. Kalau tak ada titik, kita tak tahu. Melainkan kita baca ayat itu, kita nak letak titik pada huruf-huruf di dalam perkataan itu, barulah kita dapat. Okey. Begitu juga dengan huruf cha, kha, ha, jim, ain, ghain, nga dan hamzah. Macam mana nak benanya? Begitu juga dengan huruf-huruf dan kelompok-kelompok yang lain. Jadi hari ini Alhamdulillah Cikgu Hawa dapat masuk bersama kita. Selepas menerangkan kelompok huruf 1 tu apa dia, jadi selepas itu Cikgu Hawa akan tunjuk macam mana nak menulis yang menggunakan khairah, dan dia akan menunjukkan juga kalau huruf-huruf tu duduk di awal macam kita belajar minggu lepas, awal tunggal, awal sambung, awal tengah, tengah awal, tengah sambung, tengah tunggal, akhir sambung, akhir tunggal. Jadi Cikgu Hawa akan tunjuk macam mana huruf itu dibentuk dengan bentuk yang cantik. Okey. Baik.
Umi tunjuk dulu kelompok 1, ya. Kelompok 1 ni terdiri daripada 6 huruf, ya. 6 huruf. 6 huruf. Ada huruf yang bertiang seperti alif, okey. Alif, lam, kemudian lam alif. Ni Cikgu Hawa akan tunjuk bagi cantik, ya. Kemudian kaf international Arabic, kemudian kaf bertangkai, ya. Ga. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6. Ya. Jadi dalam buku kita ni, ini guna buku ni, ya. Buku menulis ni. Kalau tengok di awal tu, dia ada garisan, ya. 3, 5 garisan dan ada yang gelap. Jadi Cikgu Hawa nanti akan tunjuk kalau alif ni, alif katalah ni garisan gelap. Ya, garisan gelap. Huruf-huruf ini bila tunggal dia duduk begini. Kemudian kita buat latihan nanti, jangan lebih daripada huruf-huruf ni ada yang ekor dan perutnya di bawah garis tebal. Tiang dan perutnya ada yang duduk di atas. Tapi hari ini kita belajar dulu huruf-huruf yang bertiang macam alif. Alif, lam, lam alif. Alif bengkok ni macam mana nak buat? Ya. Dan kaf international Arabic, kaf besar, ya. Ni kaf kecil. Ya. Kemudian kaf bertangkai. Ya. Kemudian ga. Ya. Okey? Ada apa-apa nak tanya? Ini kita tumpu kepada kelompok huruf alif dulu. Nombor 1 ni alif, ya. Bukannya nombor 1 tapi kelompok 1 tapi huruf alif. 6 huruf yang asalkan kepada alif. Ya. Okey? Ada apa nak tanya sebelum kita pergi kepada membentuk huruf mengikut kaedah khat? Dia ada keseimbangan dan ketinggiannya macam mana nak sukat, ya. Supaya bentuk huruf tu cantik. Okey, dah bersedia dengan buku ni dan pensel? Buku ni dan pensel. Nanti Cikgu Hawa akan tunjuk macam mana nak bentuk dengan huruf-huruf tu nanti macam lam, lam dia kaki dia tu ke bawah, tapi bila kita tulis bersambung dia akan naik atas. Jadi kita akan gunakan buku ini sebagai panduan supaya huruf-huruf yang kita tulis itu tidak melebihi garis, ya, dan seimbang bentuknya. Okey, ada apa nak tanya sebelum kita pergi kepada menulis khat yang betul? Okay. Menulis dengan tulisan yang betul. Okay. Sebelum tu, perhatikan tajuk nombor 6 ni ada 12. Ya? Ada 12 kelompok. Kelompok huruf alif ada 6 huruf. Kelompok huruf ba ada 6 huruf. Kelompok huruf jim ada 4. Kelompok huruf ain ada 4 dengan hamzah. Kelompok huruf fa ada 3, ya. Fa. Titik-titik tu kena jaga macam mana nak letak. Kelompok huruf sad, ya. Sad, dot, to, do. Macam mana nak tulis, ya. Kelompok huruf bergigi, sin, shin, ya. Kemudian kelompok huruf berkepala dan ekor. Umi tulis di sini ba dan waw serta mim. Mim ada 2, mim kotak dan mim yang ada ekor ke bawah. Ya.
Kemudian satu lagi yang 8, 9 tu kelompok huruf tu Umi tak ada pasti nak bubuh apa nama dia. Tapi dia dalam kelompok ro, zai, zal, dal. Dal, zal, ro, zai. Dia ada ekor, ada yang tak ada ekor, ya. Ada badan saja, ada titik. Jadi macam mana? Kemudian yang ke-10 kelompok huruf ha simpul. Ha simpul ni dia Umi tunjuk dulu dia ada 4. Di awal, di tengah, akhir, di awal, di tengah tu tengah sambung dengan tengah sambung yang Umi tunjuk macam mengikat tu, ikat barang tu. Kemudian ha di akhir sambung dan tunggal, yang bulat tu. Kemudian alif maksurah ni boleh masuk dengan ya nasionalisme, Musa, Isa, tu, ya. Kemudian penomboran macam mana nak tulis, ya. Dari segi bentuknya, nak tulis 1, 2, 3 Hindi ke 1, 2, 3 Arab, ya. Jadi yang ini nak bentuk Arab itulah yang perlu ditunjuk oleh Cikgu Hawa. Okay. Baik, itu yang akan kita pelajari mungkin banyak minggu lah, ya. Kemarin menulis mengikut kelompok bentuk huruf. Dan mungkin ada tajuk yang boleh kita sekalikan terpulang pada Cikgu Hawa nanti. Ya? Okey? Umi. Dapat? Umi, saya nak tanya. Ya? Umi merujuk tadi tu yang buku tadi ataupun kertas yang Umi pegang tu, itu yang tadi kata tajuk nombor 6 tadi kan? Itu pegang yang kelompok-kelompok tadi tu rasanya kami tak ada ke, tak tahulah kalau saya seorang yang tak ada, sebab yang Umi cakap tu saya tak ada kelompok-kelompok yang huruf yang bergigi, huruf yang kelompok alif. Merujuk pada mana tu? Okey. Gini, bila bagi mereka yang ada asal khat lain, mereka ni tak ada. Mereka nak belajar menulis, ya. Huruf bergigi itu contohnya, ya. Contohnya Umi. Bergigi ni dia ada gigi ni. Kan? Ni gigi. Maksud gigi. Ya? Jadi macam mana nak bentuk gigi tu bagi cukup 3. Bukan. Nota maksud tu saya, Umi, tadi Umi cakap tadi tu ada kelompok-kelompok huruf tu. Jadi kami nak merujuk ke mana tu? Sebab rasanya buku tu tak ada yang merujuk. Ni. Yang ni. Ya. Dalam pun Hawa. Dalam pun dah Umi bagi kan. Itu Ustaz Mujahid pun masuklah dalam WhatsApp group. Oh, dalam WhatsApp. Saya dapat personal sahaja, tak ada. Tapi tak jelas. Oh, tadi tak apa. Maknanya nota yang detail tak ada. Okey. Tak apa. Hari ini ambil dulu ini, nanti Umi WhatsApp semula. Hari ini fokuskan dulu kepada kelompok 1, kelompok alif ni. Ada tak? Tadi kan Hawa dah tulis tu alif dengan kaf, lam ke kaf tu? Lam kan? Mungkin maksud dia rujukan untuk pelajar, tak ada. Oh, rujukan untuk pelajar. kertas tak ada. Macam mana nak menulis? Kertas tu, nota tu tak ada. Pelajar tak ada nota tu, Umi. Ni. Nota ni ada. Ya. Kami tak ada. Nota ni. Ya, kami tak ada tu yang Umi kata kelompok-kelompok tu. Kami tak boleh nak rujuk sebab kami tak ada. Bukan hari tu Mujahid dah bagi.
Saya bantu yang awal dulu. Cuba tengok. Dalam yang disertakan dalam yang post juga. Atau Yang Dalam grup ada, dalam grup. Dalam grup ada. Punya ni dah Dalam dah. grup ada. Dalam grup ada. Dalam grup ada, dalam grup. Dalam grup. Grup yang awal tu. Dalam grup ada. Ya, ya. Grup yang awal bukan. Tak, tak. Okey, Cikgu Aziza dah resign. okey. Ada. Okey. Okey. Baik. Kalau dah okey. Jelas. Ya. Hari ni kita tunggu dulu kepada kelompok pertama, kelompok alif. Okey. Jadi kalau ada apa-apa masalah, kita perbaiki lagi untuk ni banyak lagi kelompoknya. Okey, kalau macam tu Umi persilakan Cikgu Hawa. Boleh? Boleh. InsyaAllah. Okey. Sekarang Cikgu Umi serahkan kepada Cikgu Hawa ya. Perhatikan betul-betul macam mana pegang pensel, pegang pen khat, macam mana nak tulis, jangan lebih garisan dan sebagainya. Okey, baik. Silakan Cikgu Hawa. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Siti Hawa binti Zainal Abidin. Dulu saya pernah berkhidmat dengan Yayasan Restu selama lebih kurang 10 tahun. Sekarang saya bekerja sendiri. Okey, permulaan ni saya akan perkenalkan huruf-huruf yang Umi perkenalkan, yang Umi dah ajar sebelum ni. Tapi untuk kelompok satu dulu, kelompok alif. Semua rasanya ada pen dengan ni lah. Saya di sini saya gunakan alat khat yang tradisional lah. Kalau pada pelajar yang lain saya mungkin menggunakan pen ataupun pensel ya. Saya menggunakan resam ni ya. Okey. Ada dapat tak saya punya share? Okey. Dapat tak share saya? Nampak tak? Ada nampak. Okey, kalau nampak boleh type, kalau tak nak bercakap boleh type ya. Okey, saya menggunakan ni. Mungkin juga ada yang boleh menggunakan pen kaligrafi yang ready made yang ada di kedai. Pen 2B ikut. Di sini. Ni saya sertakan gambar. Nampak tak? Nampak. Ataupun boleh juga guna pensel biasa untuk permulaan ni kan. Tapi saya sebab saya dah biasa menggunakan pen kaligrafi tradisional ni, iaitu dia resam, orang panggil resam. Dan dia lebih mudah untuk menulis, cuma perlu teknik yang betul lah. Okey. Untuk permulaan ni saya cuba tulis dulu huruf alif. Semua boleh tengoklah cara penulisan dia yang sebetulnya. Alif ni bukanlah menulis sekadar menulis saja, tapi dia sebenarnya ada kaedah dan panjang dan pendek dia perlu ada, tebal dan nipis dia ada sebenarnya mengikut kaedah khat. Okay, ketinggian huruf alif sebenarnya kalau mengikut kaedah khat gini, dia agak condong sikit. Tak boleh pasang. Nampak tak? Dan ketinggiannya 4 ke 5 titik. Dia orang nampak macam kelabu. Nampak tak? Nampak saya zoom? Nampak? Lewat ni. Lewat Cina. Okay. Kalau sambil saya menulis tu bolehlah cuba menulis di kertas yang ada ya. Ni untuk huruf alif. Alif ni saya mula menulis dengan huruf-huruf hijaiyah. Contoh alif dan diikuti dengan huruf kaf. Nampak. Tak mudah tembus. Sama je ketinggian dia. Dan perhatikan betul-betul dia berada di atas garisan. Dia tak boleh lari daripada garisan yang sedia ada ni. Kalau ikut Arabik, untuk kaedah khat, dia ada kepala di sini iaitu dipanggil tarwis. Ni dipanggil tarwis ni.
Ketinggian untuk urut badan kaf, sebab dia tambah dengan tarwis, dia tinggi sebanyak 5 titik. Titik ni guide sebagai supaya kita tak terlebih panjang, tak terlebih ataupun terkurang pendek dia. Supaya kita tulis tak atas caca marba, sebab khat ni dia ada kaedah sendiri. Okay, bagi bawah ni ada 4 titik. Dan dia ada ni. Ini bukan hamzah ya. Kalau setengah orang dipanggil benda ni hamzah. Sebenarnya dia singkatan daripada huruf kaf yang ini. Kebanyakan orang panggil dia hamzah. Sebenarnya kaf ada bentuk sebegini ya. Kaf ini singkatan daripada kaf yang besar ni. Kaf yang ini. Jangan lepas ni salah lagi menyebut benda ni hamzah. Sebenarnya salah. Dia kaf. Okey, seterusnya. Boleh tak? Nampak tak? Atau ada yang dah cuba menulis? Okay, untuk huruf lam. Okey, di sini yang Umi cakap tadi, huruf yang ada perlu di atas garisan dan perlu di bawah garisan. Untuk lam, okay, ini untuk batang tiang dia. Lam, mangkuk dia berada di bawah garisan. Ini sama juga, ada tarwis di atas. Ketinggian dia 5 titik. Manakala mangkuk dia 3 titik. Boleh nampak ke? Sorry, Wang. Okey. Seterusnya huruf. Cakap balik. Dapat tak? Huruf Ya. lam alif ya. Ya. Nanti saya zoom balik. Saya kecilkan balik. Lam alif kaedah dia begini. Saya lebih suka buat tarwis dahulu. Lam alif ni berada di atas garisan. Ada soalan? Boleh, faham? Boleh dapat tulis ya? Okey, seterusnya saya cuba buat huruf kaf. Kaf jawi ya, orang panggil di sini kaf jawi.
Kaf dan ga bentuk dia sama saja, cuma beza dia ada titik dengan tak ada titik. Ini kaf Jawi. Biasa di sekolah menggunakan kaf ni lah. Tapi kalau mengikut kaedah khat tradisional dia tak ada. Nak tanya sikit. Boleh? Yang huruf kaf tu kan yang satu tu dari garisan ke berapa hingga garisan ke berapa? Oh, saya tak ada buku garisan tu. Okey, yang kaf yang mana ni? Yang ini Bukan. ataupun yang ni? Kaf yang ni? Jawi. Ha. Kaf Jawi Saya tak ada buku garisan tu. Tapi biasa ketinggian dia ni 3 titik. Lebih kurang buku tu ada garisan titik-titik tak? Tak ada. Tapi saya nak agak dia punya ketinggian dari bawah ke atas dia. Ni ke sini ya. Separuh ke? Ini dalam 4 titik ni. Okey, terima kasih. Faham ya? 4 titik, betul tak ada titik. Sebab kita pakai pen hot dia ada guna titik. Itu kaedah hot. Tapi kalau ikut pen biasa kita agak-agak je lah. Saya terlupa sediakan graph paper. Ada soalan lain? Awak, Ya. ni kat Dewang ni ada buku ni tau. Saya Buku tak garis ada. ni. Okey. Bila pelajar tulis, kalau misalnya kebanyakan huruf yang Umi senaraikan dalam kelompok 1 ni semua bila kita tulis di atas garisan hitam. Ya, cuma lam saja. Lam tunggal tu dia akan turun ke bawah sikit. Ya, betul lah. Tapi Semua ni memang atas tapi garisan ni. yang lain tu semua atas garisan. Cuma lam tu Ya. saja dia lam tu di bawah sikit. Dan bawah Mungkin dia tak nampak garisan saya. ni yang ni tau. tak nampak Lupa nampak bagi dekat awak. Tapi Umi tak perasan tu di garisan yang saya buat tu. Belum ada juga garis tadi. Ada garisan tapi tak berapa jelas. Tapi tadi awak dah ada buat garisan kan tadi? Ya saya. Okey. Dalam kelompok alif 6 saja yang perut dia tu. Di bawah kita panggil mangkuk. Mangkuk dia di bawah ni. Ini garisan dia. Mangkuk lam tu. Mangkuk lam ni. Okey. Boleh kita terus? Ada soalan lain? Ada yang cuba buat tak? Yang lain peserta kena buat kena buat latihan tu. Kalau ada cuba buat boleh tunjuk. Ada tunjuk sikit gambar. Okey, tak cantik juga. Tak cantik tak apa permulaan ni. Okey, kita tengok ni. Ini hasil kerja Cikgu Faridah di sini, di bersama Umi, ni Cikgu Faridah dia memang ada asas lah. Jadi nampak dia buat cuma lam pun betul, lam alif, kaf tak ada lagi, ga baru. Ini macam mana yang dibuat oleh Cikgu Faridah. Alif, kaf, ni kaf bertangkai. Tapi boleh tak awak tunjuk kaf bertangkai macam ga ni? Oh. Boleh Kaf tapi ni sama je, bentuk dia sama je. Tu macam ga cuma tak ada titik lah kan? Bentuk kaf dan ga sama saja, bezanya dia tak ada titiknya je. Sama. Okey. Okey, kalau semua dah siap, saya cuba nak buat huruf bersambung. Sebab masa kita ni terhad juga ni.
Hmm. Boleh ya? Saya teruskan huruf. Okey, Boleh. alif huruf di depan sahaja dan di belakang saja alif ni. Di hadapan dan di belakang. Okay, sekiranya huruf alif di belakang, contohnya tak nampak sekejap ya. Okay, ni garisannya. Okay, ni alif di belakang. Dia tak ada di tengah. Alif hanya ada tunggal dan di belakang sahaja. Tapi beza dengan huruf kaf dan lam. Okay, kalau kaf di hadapan sama dengan kaf jawi. Dia tak akan jadi kaf yang ini bila di hadapan. Bila di hadapan kaf, bentuknya akan jadi kaf seperti ni. Sama juga di tengah. Tetapi di belakang dia akan menjadi kaf ini. Kalau untuk tradisional, jika jawi dia boleh jadi seperti ni. Saya tunjuk dua-dua contoh ya. Apa yang dalam kelas ni? Perubahan. Sekejap, sikit. Okay, ni untuk kaf tradisional. Kaf tradisional hujung dia seperti ni. Ketinggian dia lebih kurang semua je. Ini 5 titik juga. Ini lebih kurang 2 titik. Ini 3 titik. Okay, nampak ya? Cikgu. Ya, saya. Cikgu Siti Hawa. Ya, saya. Cikgu guna kamera apa tu untuk tulis lah. Kenapa? Saya pakai handphone. Macam dia... Oh. Dia handphone tu di atas lah. Ya, saya. Okey. Kenapa tak jelas ke? Bukan. Saya pelik lah. Biasa kita tulis ke bawah kan. Okey, cikgu. Awak tunjuk ni awak, cara pegang pen tu, Okey, cara pegang pen kalau handam kita kena 3 jari ni. Kalau handam ni dia ada bata resam ni dia ada kawasan yang licin ni dan ada yang bulat. Handam atau panggil resam lah. Yang bahagian yang rata ni ibu jari, bahagian bulat di bahagian 2 jari ni. Dan perlu condong pen tu dalam 40 darjah. Ni, kedudukan pen. Empat 45 darjah. Cikgu. Ya, Cikgu saya. Hawa. Saya Ya. nak tanya tentang yang huruf kaf jawi tadi.
kenapa kata huruf dekat Jawi je sedangkan kaf tu kepala yang panjang tu dia kalau huruf apa? Kaf dalam Arab ke dalam kalau kita tengok buku-buku lama pun ada kan kaf tu. Kenapa kata Ni, kaf ni. kaf Jawi Kaf tu ni, saya tak apa faham. Ni ya, maksud dia. Ya. Okey. Kalau tradisional, peringkat antarabangsa, kita hanya menggunakan kaf ini. Dan kaf ini, penggunaan dia hanya digunakan di tengah sahaja ataupun di permulaan. Tapi sebabkan di Malaysia ni dia ada perbalahan sikit, dia nak mengekalkan kaf ni sebagai kaf Jawi. So bila penulisan Jawi, dia orang tak terima penggunaan kaf ni. Maksud dia masa dia tunggal ke? Tunggal ataupun tunggal memang orang tak guna ni. Dan di belakang ni jarang digunakan kalau Jawi. Faham tak? Maknanya Okey, kena bertangkai cikgu. Nah, mesti dia nak di ujungnya mesti macam ni. Kalau di Malaysia Jawi itu penulisan khat dia nak menggunakan khat ni. Adalah Lepas tu- sikit perbalahan antara penggiat khat dengan Jawi sikit benda ni. Lepas tu dia punya tengah-tengah macam kepala Ain tu tak ada lah. Kepala Ain ni. Bukan sebelah dia. Kaf yang hujung tu. Ni Kaf, ya. dia selalunya Tak ada. jumpa kat sini kan? Ya. Itu jenis-jenis khat. Jenis-jenis khat. Biasa kalau nasah, khat ni kat Malaysia ada banyak jenis. Ada 7 ke 8 lah yang biasa guna di Malaysia. Tapi dia sebenarnya ada beribu-ribu jenis khat lah. Yang familiar hanya dalam 7 ke 8 macam tu. Yang menggunakan macam ni, digunakan hanya untuk khat sulus. Tapi biasanya kita belajar menulis di dalam Al-Quran ataupun teks buku menggunakan khat nasah sahaja. Sebab dia mudah mudah dibaca. Okey. Hawa sini. Sebab mereka ni kemahiran menulis tu perlu ditumpukan. Jadi sekarang sebenarnya Umi minta Cikgu Hawa tunjuk macam mana menulis huruf-huruf itu dengan menggunakan kaedah khat. Sebab tu Cikgu Hawa dia tunjuk apa kaedah macam mana cara nak menulis dan dia menggunakan pen resam dan menggunakan dakwat Cina tu. Jadi kalau siapa yang tanya tadi, kalau nak menggunakan pensel ni sama juga, cuma cuba tengok cara Cikgu Hawa memegang pen, tapi awak boleh tak awak pegang pen biasa, pensel biasa, pensel 2B tu, ada tak? Sekejap ya Umi. Pensel 2B tu kan, ni pegang dia 45 darjah tau. 45 darjah dan kita condong sikit ke kanan, ke kiri. Pen. Pakai double pen. Umi pakai double pen ya? Pakai double pen pun boleh, pakai pensel satu ni, pensel satu. Dia mesti condong dia macam ni. Ni garisan. Dia mesti condong pen tu macam ni. Kalau single pen, kalau single pen biasa je lah kita tulis macam biasa saja, tak ada masalah. Ni single pen. Single pencil. Sepatutnya pelajar guna pensel. Bila cakap guna pensel khat ataupun pensel ni. Pensel 2B tu. Pensel 2B tapi guna ada mata khat ataupun biasa saja. Pensel mata 4 yang kita buat orang buat rumah tu kan. Pensel orang buat rumah tu. Samalah konsep dia. Sama juga pen. Dia nampak tak mata pen ni? Dia akan condong macam ni. Ataupun lindung bayang ke? Nampak tak pen dia? Pensel tu dah diraut seperti pen khat kan? Dia dengan raut persegi, bukan raut bulat, bukan menggunakan germit. Semua pakai persegi kan? Cuba buat alif pen tu macam ni. Kena tekan sikit lah kalau dengan pensel.
Mesti dia akan cantum ni, nampak tak? Ni garisan. Pastikan pen tu condong. Tapi ini sebab menggunakan kaedah hot kan? Faham tak? Okey, faham. Kemudian Cik Hawa, dot-dot tu, yang titik-titik tu cakap kat Dewan boleh buat guna pensel biasa buat bentuk diamond. Bentuk diamond ataupun bentuk bulat. Ya, betul. Ha. Boleh gunakan ni. Cuba buat pastikan. Ha. Tapi kena bentuk dia seimbang lah. Seimbang dengan saiz pensel tu. Yeah. Okey, sebenarnya dot-dot ni menunjukkan saiz pen. Kalau pensel besar ni, titik dia besar ni saja. Ni untuk menunjukkan saiz pen tu. Mata pensel dia. Ha. Tutup sukatan. Untuk sukatan supaya kita menulis tu nampak kemas, cantik. Okay, kalau tak ada masalah, kita cuba huruf kaf yang satu lagi ya. Boleh? Boleh. Okay, kaf di hadapan dia sama juga. Maaf, pen saya berbunyi sikit. Nampak huruf apa? Kaf ataupun ga, jawi. Kita mesti buat badan dulu baru bubuh dia punya ni. Dia boleh juga digunakan untuk ga. Biasanya untuk jawi dia akan nak guna yang bentuk ni. Semua di atas garisan. Ketinggian lebih kurang 4 titik juga. Faham? Awak cuba tunjuk lagi sekali macam mana nak tulis lam alif tu. Yang tu agak susah orang nak ikut. Okey. Cuba garisan baru ya. Lam alif ya. Lam kemudian nak tarik alif bengkok, nak ikat kaki lam tu. Okey. Tadi saya lupa bubuh titik ya. Okey, lam alif ni ketinggian dia 5 titik. Di mana kita nak bengkokkan di sini, kita cuba buat titik dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Di mana? Di garisan yang kedua ni. Kita mula membengkokkan. Sama juga dari sini. Tarik ke belakang.
Dan ni di sini. Ni dipanggil tarwisnya. Jarak antara ni lebih kurang 3 titik. 3 bulat. Nak bagi faham ke semuanya memang susah sikit lah sebab sepatutnya khot ni dia ada basic titik dia dulu sepatutnya kita belajar. Nak fahamkan titik tu. Mungkin tertanya-tanya apa function titik ni. Okey, sekarang yang kalau saya boleh jelaskan titik ni lebih kurang yang tengok dalam nota yang diberi tu dah ada garisan kan, berapa garisan semua sekali. Okey, ni garisan lah, contoh garisan yang ada dalam buku nota tu. Mungkin pernah juga tengok lam alif yang macam ni. Lam alif yang alif tak ikat kaki lam. Macam ni. Oh, itu kan. Ni lam alif ni. Ada yang jumpa juga kan dalam buku, dalam Quran semua. Ada. Itu kok resam ah. Pokok resam. Yang lam kaki alif tu tak ikat kaki lam. Tak ikat kaki lam macam mana? Dia dia buat lam, kemudian alif tu dia bengkok tapi tak ikat kaki apa tu? Dia tak ikat kaki lam bawah tu. Ini biasanya digunakan di hujung lam alif contohnya. Ba lam alif. Betul tak Umi? Nanti alif tu dah tarik. Ba lam alif lagi misalnya kan. Lalu. Ni. Dia tak ikat kan? Tapi ini biasanya digunakan untuk lam alif di hujung saja. Kalau biasa juga jumpa lam alif macam ni. Di hujung. Itu biasanya digunakan untuk khat rekaah. Oh ya. Ya. Khat rekaah. Dia guna macam ni. Kena beza lah. Tak sentuh kan? Dia tak sentuh. Ni khat rekaah tu. Khat ni dia macam-macam jenis lah. Yang mana guna, mana tak boleh guna dalam satu jenis khat tu. Tapi untuk nasah, biasanya jumpa lam alif ni di hujung sahaja. Lam bertemu alif di hujung. Bila, betul tak ejaan bila lam alif? Mula. Sila. Sila semua tu ada akan macam tu. Melayu. Okay, macam tu. Melayu pun boleh guna lam alif ni. Okay, last huruf dah nak habis ni. Lam kan. Ada lagi yang nak tanya nak kelompok satu? Ada last huruf lam. Lam kita tak buat tadi tu. Lam kita tak buat lagi. Lam awal, lam tengah dan lam akhir. Lam awal, lam tengah, lam akhir. Tadi dah lam akhir tu. Tadi lam akhir tu ini lam alif. Umi jangan salah. Halal kan lam lam itu alif. Lam alif. Lam alif. Cuba tulis halal. Lam alif lam. Dia ada 2 lam di situ. Okey, halal Tapi ini lam alif lam.
Cantik. Nampak Nampak cantik. Pakar tulis memang cantik. Okay, saya nak habiskan satu lagi huruf yang last ya. Okay. Lam di awal. Lam di tengah. Allah. Tapi ni kita nak buat 3 terus dulu. Lagi saya buat Allah. Biasanya lam ni kena untuk lafz jalalah lah. Okey, ni lam di akhir. Serap. Ni tak ada. Saya buat semula. Sorry. Lam. Okey. Dia tak ada. Di dalam awal. Dia hanya ada tarwis ni di permulaan saja. Tengah-tengah tak ada. Dan hujung. Misalnya tadi huruf tunggal dia ada di sini kan. Tarwis ni. Tapi bila bergabung di tengah dan di hujung tak perlu letak tarwis. Tarwis ni orang panggil kepala lah juga. Lafzul zalalah biasanya guna. Istima'an lafzul zalalah ni dia tak ada tarwis melainkan khat sudus. Allah. Alif. Alif ni. Ni kesemuan Allah dibentuk 3 segi. Ni. Okay. Ada yang tanya soalan? Ini huruf yang terakhir. Cuba awak tunjuk kaf sambung dengan lam. Boleh? Kaf. Kaf Bertemu lam betul. Kaf sambung dengan lam. Okay. Lam tetap di bawah garisan. Ya. Yang lain ada yang nak tanya?
Cikgu Hawa. Saya bukan nak tanya, saya nak tanya yang kepala lam tu pernah dia sebutan dia Tarwish ya? Ya, Tarwish. Biasanya di awal huruf sahaja dia letak. Macam ataupun huruf tunggal. Macam lam di permulaan huruf sahaja ataupun huruf yang pertama. Kaf pun kaf kalau kaf hanya huruf tunggal saja. Macam kaf yang tadi ni. Kaf yang ni saja kita guna tarwis. Untuk kaedah khat lah. Tapi biasanya kalau saya menulis biasa pun saya tetap meletakkan. Kalau saya mengajar di sekolah saya akan minta dia tulis menggunakan pen khat dan menggunakan single pen supaya dia mahir menulis Jawi tu dengan cantik lah. Selalunya kalau orang ajar khat, dia ajar khat saja, dia tak akan menulis teknik menulis macam ni. Menggunakan pen single. Okey, ada soalan lain? Bukan tengok je ya pelajar. Ya. Kena buat sambil tengok Cikgu Hawa buat tu kena tulis. Umi. Dalam kelas kita ni kita akan belajar tulis tu guna single pen lah ya, betul tak? Single pen yang berbentuk khat, pen khat. Kan Umi? Contoh pen khat. Sekejap. Kalau tak ada pen khat boleh beli pensel technical khat saja ada jual. Tak perlu nak raut lah kalau pen tu. Kita just beli kertas pasir, gosok sikit mata dia. Saya tak ada pen, saya cari. Kalau pensel khat tu, mata dia dah pendek, mata dia dah memang rata, just kalau boleh cari kertas pasir yang saiz 100 ni, 1000, maaf. 1000. 1000, saiz 1000. Dia ada tulis kat belakang ni. Tapi yang ni dah tak ada kot. 1000, 700 ke 1000 lah. Dia paling halus ni. Kalau pen yang pensel technical tu, dia mata dia dah siap lepeh. Kita just gosok saja 45 darjah. Bagi condong lah pen tu, kita gosok atas kertas pasir. So kita tak perlu menggunakan pisau ke apa ke. Just gosok macam ni. So dah akan jadi mata dia. Nampak? Pensel ke pen? Mana pensel technical lah ya? Ya, pensel technical tu dia dah siap mata dia, memang kita tak perlu raut lah. Cuma standby kertas pasir ni lah untuk kita ratakan mata dia. Dia ikut lebak-lebak tu kan? Ada memang dekat kedai stationery ada ya? Ya ada. Saya tak ada pula contoh dia. Dia mudah lah, tapi standby lah kertas ni ataupun kertas biasa pun boleh tapi comel lah. Kalau ini dia mudah sikit. Sekali dulu kita gosok dia dah akan jadi nampak Kertas pasir tu nak beli kat mana pula? Hardware dia rasa minta je 1000. Saya nak kertas pasir yang saiz 1000. Okey. Senang kan, nanti mungkin nak mengajar sekolah kan. Ada cikgu-cikgu kan dalam ni. Mungkin ada yang mengajar khat. Benda ni memang mudah lah. Okay, kena buat latihan lah. Kalau tidak, tak boleh. Macam Ibnu Khaldun kata satu huruf satu hari. Betul. Saya belajar satu huruf tu sebulan. Okey, kalau tak ada permasalahan, saya serahkan balik kelas ni kepada Umi lah. Okay. 3.30 dah. Baik, terima kasih banyak Cikgu Hawa. Kita sambung lagi hari Rabu ya. Jadi hari Rabu ni Umi nak tengok ada latihan dalam buku tunjuk dalam ni
Tunjuk, Umi nak tengok apa yang kita belajar hari ni, ada tak tambahan latihan? Ya? Tak apa, boleh guna pensel ni, boleh kalau nak beli pensel teknikal kat kedai pun boleh. Sebab bila kita guna pensel teknikal tu dengan sendiri ketebalan huruf tu dia ikut. Ya? Ada soalan-soalan lain? Pensel teknikal tu pihak kita tak boleh nak sedialah, ya. Itu kena usaha cari sendiri. Dan bila buat latihan guna buku ni, ya. Jadi kita boleh tengok mana bentuk huruf, perutnya ke atas ke bawah dan sebagainya, macam lam tadi kan. Okay, dan tengok macam mana diagram yang ditunjuk oleh Cikgu Hawa tadi. Jadi cuba buat latihan di rumah dan cuba tunjuk pada Ubi dan Cikgu Hawa hari Rabu ni. Ya? Hari Rabu kita sambung sebab Cikgu Dr. Adi ada tugas di Johor Bahru. Okay? Kalau tak ada apa soalan. Okey, Umi. Saya bukan nak tanya, cuma macam ni sebab terasa saya tak tahulah kalau orang lain. Tapi macam saya tak bersedia sebab tidak ada makluman awal kan. Kalau lah kata daripada yang akan datang, bila kata ada tugasan-tugasan macam ni, diberitahu dalam grup, okey hari Isnin ni atau hari Rabu, peserta perlu sediakan pen ke apa kan. Saya rasa saya tak tahu orang lain sedia. Tapi macam saya memang saya tak sedia. Okey. Tapi sebenarnya bila Umi kata kemahiran menulis mengikut kelompok tu kena sedia pen dan pensel. Kena sedia pen atau pensel lah. Ya, tak kira lah apa bentuk. Tapi selepas ni kalau nak cantikkan tulisan, bolehlah pen teknikal tu. Ataupun pen yang kaligrafi yang Umi tunjuk dulu ni. Ya. Tapi ini pun ada style pegang dia. Cikgu Hawa boleh tunjuk nanti hari Rabu. Jadi bolehlah ada lagi esok Selasa, sempat lagi lah nak cari kat kedai stationery. Ya. Okey. Terima kasih Cikgu Hawa. Kita akhiri di sini. Siapa nak baca doa? Mujahid ada tak? Tak ada. Siapa yang ada? Boleh. Okey. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada soalan bawa ni, soalan tugasan bawa pada hari Rabu ya. Okey. Baik. Okey. Silakan. Kita tutup dengan tasbih kafarah surat doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jumpa lagi insya-Allah hari Rabu nanti masa yang sama. Ya, terima kasih Umi, terima kasih Cikgu.